Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi tarakana fil mahajjatil bayda على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah. Syukur sangat tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur sangat kerana dipanjangkan umur. Kemudiannya kita panjangkan umur dan kemudian diberi kesempatan untuk bersama dengan Ramadan Al-Mubarak. Saya semalam dalam status dalam Facebook mengajak kita sujud syukur. Sujud syukur kenapa? Kerana diberi nikmat dipanjangkan umur. Dan kadang-kadang umur kita tak sebenarnya mati bukan tengok sakit apa. Mati datang bukan ditengok sakit. Mati datang sebab ajal. Mati datang sebab ajal sudah sampai. Jadi ajal ketentuan Allah. Ada orang sakit, lama sakit. Dah lama sakit, tapi ajalnya belum sampai. Maka dia tak mati lagi lah. Ada orang sudah tua dah. Dah tua. Tua, tapi ajalnya belum sampai. Maka belum mati lagi. Ada orang tak sakit. Tak sakit, tak apa, semua sakit tak ada. Tapi bila ajal datang, matilah dia. Ada orang muda lagi. Muda, tapi kerana ajalnya sudah mati, ajal sudah mati pula. Ajalnya datang, maka matilah dia. Malah ada yang belum lahir lagi ke bumi. Bila ajal datang, masih dalam rahim ibunya lagi, ajalnya datang, maka matilah dia. Jadi Allahu Akbar. Allah, kita bersyukur, Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita. Dan pagi ni kita dapat bersama. Dan cuma pagi ni lambat sikit. Kenapa lambat? Sebab hari ni saya tiba-tiba terpaksa kena ubah tajuk sikit. Daripada tajuk zikir, kita akan sambung nanti. Kita cerita sikit dulu tentang Ramadan dulu. Kita cerita tentang Ramadan sebab Ramadan ni hebat sangat dan nikmatnya besar sangat yang ada pada kita. Sangat besar. Jadi jangan kita lepas peluang. Dan Ramadan, sebelum saya masuk tajuk hari ni, saya nak kupas tajuk. Simple saja tapi cukup patut kita dalami supaya kita rasa Ramadan ni hebat. Apa yang saya nak cerita hari ni ialah ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, saya ambil poin dia. Hadisnya berbunyi ialah as-siyamu li wa ana ajzi bih. Hadis ni hadis qudsi. As-siyamu li, puasa untuk aku, kata Allah, dan aku sahaja yang akan membalasnya. Jadi saya cuba saya tengok buku, tengok tulisan orang-orang alim, maka ada sedikit panduan kepada kita nak fahami as-siyamu li, puasa untuk aku. Dan dia ada sama dengan ada satu hadis Nabi tentang Ramadan yang selama ni saya pun tak perasan dah. Hadis dia bunyi macam dia bunyi tiga ayat dekat-dekat, kita tak perasan. Tapi dia berkait dengan cerita iman tadi. Apa Allah sebut? Allah sebut man sama Ramadan imanan wa ihtisaban.
Di belakang dia sama. Imanan wa ihtisaban, sama ayat dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampunkan dosa yang dulu-dulu diampunkan. Tapi ayat dia man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan. Hadis yang kedua sikit je beza. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan tarawih lah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirat, akan diampunkan dosa yang lalu. Lagi satu, man qama lailatul qadri, siapa yang semayang malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Yang belakang tu sama. Jadi ceritanya ialah siapa-siapa yang puasa, siapa yang bertarawih, siapa yang qiyam Lailatul Qadar atau qiyamul lail imanan, kerana iman, maka dia akan dapatkan imanan satu, wahtisaban. Nanti saya akan huraikan, cuma hari ini nak sebut hadis yang ada sikit dia punya bau-bau bacaan itu. Hadis dia as-siyamu li, puasa untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Special tu. Okey, tuan-tuan sekalian, sebelum kita masuk ilmu tentang tajuk hadis tadi, yang pertama sekali kena tahu juga, saya ulang sebut, yang pertama sekali syukur sangat. Apa syukur? Umur kita dipanjangkan. Umur kita dipanjangkan. Jadi saya subuh tadi study sikit lah, nak cari ilmu, nak kongsi ilmu. Ilmu ada, tapi ilmu sikit. Dan kalau yang saya cerita hari ni pun bukan ilmu saya, ilmu yang saya ambil daripada para ulama. Jazahumullah khairul jaza. Orang alim menulis banyak. Jadi tuan-tuan, Ramadan dalam bahasa Arab, sikit je. Ramadan dalam bahasa Arab ialah ramat. Ar-ramat dalam bahasa Arab maknanya panas. Ramadan ni maknanya panas. Kenapa panas? Musim Ramadan biasa panas. Kalau negara Arab, sekarang musim panas. Dah mula panas, saya telefon kawan, dia kata dah panas dah. Dan kenapa dia panas? Sebab cuaca dia panas. Dan yang kedua, musim panas tu dia perlu panas betul-betul. Sebab buah tamar, dia nak bakar buah tamar sampai masak. Bakar, cara Allah membakar buah tamar tu sehingga masak. Sebab buah tamar dia tak masak musim sejuk, musim panas. Satu, ramat makna panas. Yang kedua, cuaca panas, itu makna Ramadan. Yang keduanya, kalau tak panas pun Ramadan, orang yang berlapar tu memang panas. Cepat panas. Cepat berdesing orang panggil. Panas nak marah, panas. Yang kedua, Ramadan makna panas. Tujuan panas ni, ini makna dari sudut bahasa lah. Panas maknanya, bila panas, dia akan bakar, terbakar, lepas tu dia bila terbakar tu jadi abu. Bila terbakar tu dia habislah. Kalau kita bakar besi, cair. Jadi makna Ramadan panas tu dikaitkan nak bakar. Bakar apa? Nak bakar sifat mazmumah. Dengan kita berlapar, dengan package Ramadan, kurang tidur, baca Quran, qiyam, yang Allah ada tu keampunan, nak bakar. Pertama, sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni sifat buruk. Jangan pula bagi nama orang mazmumah ni. Kalau ada lawan mazmumah, mahmudah. Kalau bagi nama mahmudah, tak apa, bagus. Sebab mahmudah sifat terpuji. Jadi jangan kita bentang-bentang bunyi Arab mazmumah lah. Mazmumah sifat-sifat buruk, jangan bagi. Jadi tujuan Ramadan datang dengan package dia qiyamul lail untuk bakar apa? Nak bakar sifat mazmumah. Apa dia? Nak bakar sifat kedekut. Dengan kita berlapar, rasa orang fakir, dengan bersedekah, sifat kedekut, berbuka puasa, pahala, iftar, orang itu nak bakar sifat mazmumah. Nak bakar sifat malas, bakar sifat malas. Sebab tu puasa bukan musim tidur, bukan musim qada. Yalah, kebetulan kita kena kuarantin ni, yalah. Tapi nak cerita je, musim, sebab dulu bulan Ramadan perang apa? Perang Badar Ramadan.
pembukaan kota Mekah. Rasulullah buka kota Mekah. Orang kafir yang menguasai selepas Nabi hijrah, orang halau Nabi, nak bunuh Nabi. Bulan Ramadan Al-Mubarak. Kemudian kerajaan Turki Uthmaniyah di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih, dia tawan Konstantinopel yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha tu, ni'mal jaishu jaishuha, ni'mal jaisi jaishuha, ayat silap baca. Ni'mal amiri amiruha, jadi dia kata, dia maka orang yang terbaik, pemimpin yang terbaik ialah pemimpin yang buka kota Konstantinopel tu. Dan anda tahu ditawan dia membuka kota Konstantinopel bulan Ramadan, bulan lapar perut. Sehingga bukan pelik je, sebab kota Konstantinopel tu 1000 tahun. Orang mencubanya 900 kali serang kota tu, tak dapat. Kita orang pergi ke Turki dengan Iman Travel, ada modul dia. Jadi siapa-siapa berminat lah, kalau nak pergi nanti lepas Covid ni tak ada ni, nak pergi Turki dengan package murah, cantik, dan kita boleh bagi ada cerita motivasi macam mana peliknya. Apa pelik dia? Pelik Ramadan ni, Muhammad Al-Fatih dia serang kot pintu belakang. Nak pintu belakang tu, pintu belakangnya padang pasir semua masa tu, belum ada lagi. Dia bawa kapal, dia tolak kapal tu, dia angkat naik ke mana? Naik ke bukit. Naik ke bukit tu, dia tolak kapal berjalan atas padang pasir. Berjalan atas padang pasir, dia tolak. Dia ambil pokok ru, dia potong, kemudian dia ambil lemak kuda, unta yang disembelih, kemudian letak, dan dia tolak 17 kapal. Seberang ikut padang pasir, atas tanah berjalan, atas pasir. Bulan apa? Bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi hebatlah cerita. Dan cerita di Mesir pula, macam mana 1964 tak silap saya, Israel dia serang negara Arab. Dan setahun dia serang, sekali dia serang, dia dapat tiga negara orang Islam. Dia dapat Semenanjung Gaza sampai sekarang. Dia dapat Bukit Golan. Bukit Golan sampai sekarang. Katanya Syria nak ambil. Dan lagi satu, dia dapat Sinai, Mesir. Sekali serang tu dapat 3. So cerita Sinai di Mesir, ketika Mesir nak ambil balik dia punya kawasan, nama dia Berlif. Ada satu kubu nama kubu Berlif yang dia bawah dalam tanah dalam pasir. Dan Mursi Dayan, dia punya Menteri Pertahanan, kata ini punya camp, ini punya kubu kami ni 40 tahun tak hancur. Tembak dengan apa pun, sebab dalam tanah. Dan kemudian Mesir serang balik. Dia pilih tarikh Perang Badar 17 Ramadan. Dan nak tembak dengan peluru tak lut, dia tembak dengan air. So ceritanya Ramadan ni bulan yang power, bulan kuat. Jadi sebab tu dia nak bakar sifat kedekut, nak bakar sifat mahmudah. Jadi sebab itulah kita bulan ni jangan banyak tidur, kita kena banyak belajar, kena banyak Al-Quran, kena banyak zikir, banyak istighfar, banyak subhanallah yang kita dah baca tu, supaya Masya Allah hebat. Saya nak sebut satu poin sebelum masuk ni. Bila Allah cerita tentang Ramadan, cerita puasa, Allah cerita bab puasa, kita tak perasan. Apa yang tak perasan tu? Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-shiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan berpuasa. Jadi apa yang tak perasan tu? Kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu. Tengok, semoga kamu dapat takwa. Apa yang tak perasan? Kita tak perasan Allah beritahu dia wajibkan puasa, kita perasan. Ya Allah wajibkan puasa, kita perasan. Yang tak perasannya ialah yang kita tak perasan sangat. Kita tahu wajib puasa. Yang kita tak perasan ialah tujuan daripada kewajipan berpuasa tu. Apa dia? Taqwa. La'allakum tattaqun. Jadi kita duk fokus wajib puasa.
Thamaratuhu, wajib. Hasil dia pun kalau boleh wajib juga dapat. Apa dia? Takwa. Jadi nanti kita akan cerita sikit takwa, bagaimana caranya nak dapatnya dan hebatnya takwa ni. Tuan-tuan mungkin ada matlamat, nak beli rumah baru, kereta baru, nak suruh anak belajar, nak dapat naik target, nak dapat banyak benda kita nak dapat. Tapi ada tak kita target kita nak jadi orang muttaqin, orang bertakwa. Tak apa. Okey. Jadi kita balik pada cerita kita hari ni. Tajuknya apa? Tajuk hadis Nabi-nya ialah apa dia hadis dia? Hadis dia ialah saya baca hadis dia. Apa nama itu? Hadis sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Abu Hurairah kata. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, Rasulullah kata. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa lah tuan-tuan. Satu lagi, hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat. Bulan Ramadan. Kita dah baca baru ni hari Jumaat. Hari Jumaat, ibadat khusus yang ada ialah kena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Jom kita salawat dulu 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau lagu pula, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. So terima kasih banyak kepada jemaah yang turun tulis poin-poin, turun tulis. Alhamdulillah, semoga dapat berkongsi. Dan jangan lupa share kawan-kawan, ajak kawan-kawan pukul 11 pagi ataupun 11.30 pagi-pagi Ramadan, jom kita berkuliah tambah ilmu. Betul, bersemangat bila ada ilmu yang saya sebut banyak kali, hatta ta'lamu ma taqulun, hatta ta'lamu, kamu tahu apa yang kamu buat. Maknanya kamu tahu nak buat apa, kenapa aku kena buat itu. Okey, jadi jangan lupa. Apa kata Abu Hurairah? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya? Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam lahu, baginya lah, illa siyam, kecuali puasa. Apa dia? Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih. Jadi apa nama itu, puasa untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Itu dia, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Jadi ini cerita setiap amalan. Contoh kita punya amalan anda sembahyang puasa, malaikat tulis, ini untuk awak, ini untuk awak. Dan malaikat pun tulis, malaikat pun tahu. Tapi ibadat puasa orang tak tahu, hanya Allah saja tahu. Sebab Allah sebut as-siyamu li, puasa untuk aku, wa ana ajzi bih. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan balasnya. Allahu akbar. Jadi kata ulama, nanti saya cerita kenapa, tapi ada tafsir kata pahala puasa ni by hand Allah bagi di akhirat. Wow. Ana ajzi bih, aku akan tunaikan. Okey, tuan-tuan sekalian, apa maksud asyamu li, puasa untuk aku ni, wa ana ajzi bih. Jadi ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan begitu. Tuan-tuan perasan tak selama ni kita dengar cerita? Tuan-tuan dengar tak? Faham tak? Bukan faham, menghayati tak puasa untuk aku dan aku akan balas. Kalau semayang kita beritahu kan, semayang pahala banyak ni, zakat pahala banyak ni. Nanti saya cerita. Okey, yang pertama sekali, siapa yang cakap ni? Yang mengurai ayat ni ialah Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menulis buku Fathul Bari. Syarah dia berkenaan dengan buku hadis Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau yang tahu hadis, dia kata apa?
Dia kata antaranya hebat Allah sebut puasa hanya untuk aku. Sebab ni dia kata inna as-sawma la yaqa' fihi ar-riya' kama yaqa' fi ghairihi. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata ibadat puasa ni dia tidak boleh terkena riak. Sebagaimana ibadat lain mudah terkena riak. Ibadat puasa tak kena riak. Jadi sebab itu dia direct dengan Allah. Sebab ibadat puasa ni, Allahu Akbar, was-sawm la yatla alaihi bimujarrad fi'lihi illa Allah. Jadi puasa ni orang tak boleh riak. Tak boleh riak, tuan-tuan. Contoh, minta maaf, kalau solat boleh riak. Anda semayang, orang boleh puji. Dia tu semayang panjang Rakaat pertama surah Yasin. Allah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim. Boleh kena riak. Kenapa? Di belakang ada calon mertua, di belakang ada bos, di belakang ada orang kaya, belakang ada YB, ada sebagainya lah. Ada menteri, nanti ada peluang aku. Jadi dia pun baca sedap-sedap. Dah pula tu sedap, bunyi Imam Mekah. Imam Sudais, Imam Ghamidi, imam-imam lah. Jadi boleh terkena riak. Boleh, dia punya bacaan dia. Ada pula rukuk lama-lama. Masya Allah, wali-wali tu. Boleh terkena riak. Apa lagi? Zakat boleh terkena riak. Anda, bukan salah, anda boleh, ada sahabat cerita dekat mana, dia bayar zakat. Kan bayar zakat kena ambil giliran. Jugalah sebab ramai orang bayar zakat. Kemudian ada yang pergi bawa satu beg besar. Dia nak potong queue. Kenapa? Saya bayar banyak. Allah alam dia riak ke tidak. Tapi ada orang bercerita-cerita kat orang. Saya zakat tu ni. Wow, hebat. Hebat. Nak suruh orang tahu. Tunjuk risik bayaran. Jadi boleh terkena riak. Apa lagi? Haji lagi terkena riak. Nak pergi haji sekampung, pergi hantar kat airport. Satu bas orang hantar. Apa tak riak? Contoh, bukan riak ni, boleh terkena riak. Saya bukan kata tuan-tuan riak, boleh terkena riak. Sedekah boleh terkena riak. Boleh kena riak. Tapi kalau ibadat puasa, anda tak boleh riak. Nak tunjuk riak macam mana? Nak tunjuk kuat. Macam saya duk ceramah, tunjuk kuat. Supaya orang kata, tak. Tunjuk kuat, silap. Orang tak kata hebat dia puasa. Silap orang kata, puasa ke tidak? Tengah-tengah petang-petang, main pagi-pagi, main bola. Nak tunjuk, contohlah tu. Jadi, untuk maklumat tuan-tuan, apa dia? Sebab apa? As-siyamu li, Allah kata puasa untuk aku, sebab puasa tak terkena riak. Sebab puasa tak terkena riak. Jadi sebab itulah, yang lain tu, sebab tu disebutnya dan satu lagi puasa ni hebat, yad'u syahwatu min ajli. Yang kedua, kenapa kata Allah as-siyamu li, ini hadis kursi, puasa untuk aku. Specialnya sebab ibadat puasa ni kita betul-betul dalam tak kena riak, betul-betul kerana Allah. Macam sekarang saya boleh minum. Tapi masuk tandas saya boleh minum. Orang tak ada, tapi saya tak berani minum. Sebab apa tak berani minum? Sebab walaupun orang tak tengok, Allah ada. Allah. Itulah namanya hebat. Yang ayat hadis sebut as-siyamu li wa ana ajzi bi. Puasa ni untuk aku bayar sebab ada rasa bersama dengan Allah. Kalau anak-anak kita, macam mana tuan-tuan, kalau anak-anak kita kalau anak-anak kita kecil-kecil nak minum, macam mana? Saya tak tahu ada. Kalau anak kita nak minum, nampak dia lapar sangat, tak tahu. Isteri saya pandai, dia ambil kat mana tak tahulah. Dia kata kalau anak kita nak nampak tak larat, suruh dia pergi mandi. Masa dia mandi tu pandai-pandai lah dia buat. Pandai-pandai lah. Dia telan tak telan pun itu petua orang mana, wallahu alam. Jadi nak ceritanya kita tak berani buat. Kenapa? Sebab nak sangat ada Allah.
Orang perempuan pun gitu juga. Yang sedang masak-masak dapur, buku ada, tepung gomak, semua ada. Tapi dia tak berani nak minum. Kenapa? Makan. Sebab Allah kata, as-siyamu li, puasa untuk aku. Wa ana ajzi bih. Aku ini membalas. Kenapa? Allah tahu. Jadi roh Allah tahu tu, itu makna ana ajzi bih. Allahu Akbar. Kata siapa ni? Kata ulama. Ibnu Kathir kata. Yang kata tu Al-Imam Al-Qurtubi. Allahu Akbar. Jadi, yang kedua, okey, saya sebut terus. Apa nak sebutnya? Yang saya sebut tadi. Kenapa puasa ni Allah kata hanya untuk aku? Saya tambah satu poin terus. Sebab kita takut nak makan sebab Allah ada. Orang lain tak tengok tapi Allah ada. Jadi kata ulama, apa dia kata? Ramadan ada dua. Ingat perkataan ni, cuba tulis ya. Tulis. Saya akan hurai nanti. Tapi nak sebut awal. Ramadan dipanggil Syahrul Qurbi, yang kedua Syahrul Hubbi. Ramadan Syahrul Qurbi dan yang keduanya Syahrul Hubbi. Itulah Ramadan. Apa makna ni tuan-tuan? Maknanya Ramadan Syahrul Qurbi, Ramadan bulan dekat dengan Allah, dan yang kedua Ramadan bulan cinta Allah. Syahrul Qurbi, bulan dekat, bulan cinta. Sebab tu, jadi bila kata saya tak berani nak makan sebab orang tak tengok, Allah tengok, jadi itu Syahrul Qurbi, sebab dekat dengan Allah. Sekejap lagi saya cerita. Dekat sangat. Minta maaf kalau ingat lagi hari Jumaat lah, anda pergi semayang. Ada kalau bulan Ramadan kita pergi pergi semayang Jumaat, kita berkumur. Ada orang tak bagus lah ni. Ada orang dia berkumur banyak, masuk air banyak, keluar sikit je. Yang lebih lagi pergi mana? Gedegup masuk dalam. Itu memang teruk punya orang tu. Ada orang tua. Saya pernah tengok orang tua yang tak puasa. Banyaklah. Malu. Tapi tak apa. So nak ceritanya, sebab tu Ramadan, bulan apa? Syahrul Qurbi, dekat dengan Allah. Nanti kejap kita cerita. Yang keduanya, Syahrul Hubbi, kita punya cinta dengan Allah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Apa maksudnya? Katanya, dia kata, annal murad biqaulihi ana ajzi bih, dia kata, inni anfaridu ya'lamu miqdar thawabihi. Ana ajzi bih ialah hanya Allah sahaja yang tahu berapa nak bayar pahala dia. Berapa nak bayar pahala. Malaikat tak boleh. Tak tahu nak beritahu pahala. Kalau zakat, kita tahu orang bersedekah. Innama mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Malaikat tahu dah. Siapa sedekah, Allah kata dia akan bagi seperti mana satu pokok ada 7 tangkai. Satu tangkai itu pula ada 100, jadi 700. Di ujung tu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberi ganda ikut kehendak. Jadi malaikat dah tahu berapa markah semayang berjemaah contohnya banyak dia dapat. Tapi puasa ni Allah sebut ana ajzi bih, puasa untuk aku. Kenapa? Wallahu in farada ya'rifu thawabi atau miqdar thawabi. Allah lebih tahu berapa nak bayar harga nilai pahala puasa. Jadi sebab tu tuan-tuan, puasa ni bukan perut dia je. Jadi puasa bukan tahan tak makan je. Puasa mata, puasa perut satu, puasa mata, puasa hidung, puasa mulut, puasa telinga, puasa akal, puasa tangan. Nanti kita cerita panjang lebar. Cuma nak cerita dulu bahawa Allah lah yang akan menentukan berapa kena bayar pahala yang kita dapat. Sebab tu ana ajzi bih, special puasa aku bayar sendiri. Allah sebut aku bayar sendiri. Masya Allah. Kalau amalan biasa, dalam hadis sebut contoh-contohnya,
innal hasanati, satu kebaikan itu asyru amsalihha. Satu baik ganti, kalau buat satu kebaikan Allah ganti 10. Ada ganti 100, ada ganti 700,000, 100,000 dan sebagainya. Tapi puasa ni aku akan bayar sendiri. Kenapa? Allah akan bagi mungkin Allah akan bagi banyak yang tak terkira. Mungkin juga langsung tak ada gaji, langsung tak ada pahala. Kenapa? Sebab itu Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa yang dia tak dapat apa-apa puasa, illa al-ju' wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga saja. Jadi minta maaf sebab contoh macam ni. Contoh, tuan-tuan nak kerja. Bila tuan-tuan nak kerja dengan seseorang, tuan-tuan, contoh, saya nak kerja, awak dapat kerja, dia akan beritahu awak gaji berapa. Jadi bila sebut awak gaji berapa, maka kita tahu. Contohnya gaji 2,000. Okey, rajin sungguh-sungguh 2,000. Datang cepat 2,000. Datang lambat 2,000. Datang ponteng-ponteng 2,000 juga. Cuti ponteng 2,000 juga. Dah tahu 2,000 dah. Jadi kita tahu kerja. Tapi kalau anda kerja satu office, dapat kerja, dia tanya gaji berapa? Belum tahu. Tengok prestasi awak. Kalau awak rajin, mungkin begini 5, 7, 8, 10 ribu. Lebih-lebih lagi. Tapi kalau anda tak malas, mungkin langsung tak ada gaji. Jadi masa itulah kita akan bersungguh sebab excited, usaha kita dinilai, gaji. Jadi Allah pun sebut, ana ajzibi. Allah tak sebut berapa pahala. Pahala orang puasa tak disebut. Aku yang bayar. Kenapa? Allah yang kita sebut tadi, hanya Allah, inni anfaridu bi'ilmin miqdari thawabihi wa tad'ifi hasanatihi. Kata Al-Qurtubi, dia kata Allah sebut ana ajzibi, hanya Allah tahu bagi pahala banyak mana, dan banyak mana Allah nak gandakan. Dan mungkin juga langsung tak ada pahala. Yang saya sebut hadis tadi, rubbas saim, berapa ramai orang puasa, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa melainkan al-ju' wal 'atash, lapar saja, dahaga saja. Allahu akbar. Jadi muslimin yang dirahmati sekalian, sebab itulah dipanggil as-siyamu li wa ana ajzi bih. Yang ketiga, Masya Allah. Yang ketiganya apa dia? Yang ketiganya, dia kata kenapa puasa disebut as-siyamu li, puasa untuk aku. Kenapa? Yang ketiganya, yang keempat, apa dia kenapa? Sebab Allahu Akbar. Apa sebabnya? Sebabnya kerana terlalu mulia, idhafatun ilallah. Allah sebut puasa untukku sebab terlalu hebat ibadat puasa, terlalu agung puasa, sehingga disebab bahasa Arab diidhafatkan ni, contoh saya sebut ni. Contohnya rumah, baitun, rumah kan, rumah kita, rumah. Ada satu rumah nama Baitullah, rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, kita tahu apa dia? Antaranya Kaabah, antaranya masjid. So nak beritahu apa? Besarnya baitun tu sebab dah ada nama Allah, diidhafatkan Allah. Besar sangat. Allahu Akbar. Rasulullah, Rasul itu makna utusan. Rasul makna utusan. Utusan raja, utusan ini, utusan. Tapi disebut Rasulullah, besar sangat. Apa dia? Besar sangat, utusan Allah. Jadi sebab itulah kerana puasa ni hebat sangat, sehinggalah disebahkan puasa untuk aku. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Saya nak sebut satu poin. Bila sebut besar sangat puasa ni, saya nak sebut satu. Saya ada buat, tengok ada satu nota kat sini punya hebat puasa ni. Dalam puasa ni tuan-tuan, dia ada 3 kesabaran.
Itu sebab puasa ni. Dia ada 3 kesabaran yang kita kena, dia bergabung sekali. Apa kata Ibnu Ashur? Maaf, tengok separuh, jangan separuh. Ibnu Ashur kata, ijtama'a fi as-sawmi thalathatu anwa' as-sabr. Dalam puasa tu terhimpun 3 jenis sabar ada dalam ibadat puasa yang kita lakuin lah. Saya lupa nak sebut. Ramadan Karim, baru teringat. Selamat berpuasa. Berapa? Tuan-tuan puasa tak hari ni? Puasa puasa. Okey, tak apa. Tuan-tuan seronok tak puasa? Tengok sikit tambah. Ini saya ingat. Tuan-tuan puasa ini seronok ke tak seronok? Seronok ke terpaksa puasa? Allahu Akbar. Sebenarnya kita kena gembira puasa. Tengok besarnya puasa. Besar puasa ni. Tapi tahun ni ada orang tak bergembira puasa lah. Kenapa tak gembira? Sebab nanti sebut. Apa dia? Nabi sebut. Kalau orang punya besarnya ibadat puasa ni, sebab tu diidafatkan dengan Allah kata aku. Puasa untuk aku. Kat mana besar itu? Besar itu, tadi sebut tadi kan? Saya besar ni. Dalam puasa ni, dalam besar tu niat. Apa Nabi sebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan. Allahu akbar. Kalau hadis ni tuan, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Sesiapa yang bergembira menyambut Ramadan, suka gembira sambut Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran. Allah akan haramkan tubuh dia daripada disentuh oleh api neraka. Suka tak tuan-tuan? Tuan-tuan suka tak puasa? Saya nak tanya ni, Iman Aisyah, puasa seronok tak puasa? Saya tanya anak saya ni, puasa seronok tak seronok? Dia senyum, dia angguk dah di depan saya ni. Tengok buku. Jadi apa katanya? Siapa yang gembira menyambut Ramadan pun diharamkan oleh Allah daripada sentuh api neraka. Gembira apa tu? Bukan gembira yang betul lah. Gembira sebab puasa ni tuan-tuan, Allah panggil, nanti saya uraikan hadis. Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan puasa. Allah panggil untuk puasa yang Allah panggil iman. Ya ayyuhallazina amanu, iman yang dipanggil. Dia tak panggil bangsa. Islam pun tak, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina aslamu. Dia tak panggil orang Islam. Iman, al-mu'min. Jadi yang menjawabnya iman. Sebab tu hadis tadi yang saya sebut tu, man sama Ramadan imanan. Tak apa, saya uraikan nanti. Siapa puasa kena iman. Jadi hebatnya puasa tuan-tuan, kata Ibnu Ashur, dia kata ijtama'a thalathatu anwa'is sabar fil sawm. Dalam puasa ni ada 3 kesabaran. Apa dia? Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar sebab taat kepada Allah. Sabar. Kita taat, nak taat kena sabar. Kita sabar makan ni sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 12 suku, 12.30, pukul 1 sabar, pukul 3 ke 4, 5 sabar sampai pukul 7.20 contohlah, dah boleh makan. Sabar taat. Yang kedua, dia sabar dalam puasa dia, as-sabru ala tarki maharimillah. As-sabru ala tarki maharimillah. Sabar tinggalkan maksiat Allah. Jadi kita duduk berkumpul kat rumah ni kena kuarantin. Alhamdulillah, saya ingat puasa tahun ni paling best. Lagi bestnya kalau tuan-tuan semayang berjemaah tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, 5 waktu jadi imam pula tu bersama-sama 40 hari siapa semayang berjemaah bersama dengan imam, tak tinggal takbir sama imam 40 hari. Kalau orang lelaki sampai sekarang dah 40 hari duduk kat rumah ni, tuan-tuan selamat daripada sifat nifak. Nanti bila kuarantin buka ni selesai, anda jadi nas tayyibun, orang baik, orang cemerlang. Tambah pula Ramadan 30 hari semayang berjemaah tak tinggal. Allahu Akbar. Terima kasih kepada kuarantin, berehat. Hebat. Jadi sabar apa?
Sabar apa? Sabar mata tak tengok orang lain, tak tengok mahram, bukan mahram. Sebab dalam rumah semua. Tak tengok benda tak elok, tak mengumpat. Sama-sama kita. Oh, jadi dia kata apa? Sabar tarki ala tarki maharimillah. Sabar meninggalkan benda-benda haram. Dan yang ketiga, apa dia? Allahu Akbar. Dia kata, sabar ala aqdarillah. Sabar ketentuan Allah yang mengharamkan kita makan benda halal. Makanan tu halal, tapi tak boleh makan. Saya tak makan sebab kerana Allah, berarti yang besar. Allah. Minum boleh minum, air tu halal, bukan haram pun. Halal. Tapi kenapa tak minum? Sebab Allah kata tak boleh. Itu besarnya. Ana asyamu li, puasa untuk aku, wa ana ajzi bih. Tuan-tuan, di akhirat nanti puasa dan Al-Quran akan berhujah depan Allah. Puasa akan beri syafaat kita. Apa dia? Puasa akan beritahu apa syafaat dia? Dia kata, ya Allah, ini bahasa Melayu lah, terjemahan. Ya Allah, ini kawan ini, demon ini, dia dulu memang tak pernah makan sebab mung. Oh, bahasa comel. Terjemah bahasa. Ya ke tidak tahu. Itu bahasa Kelantan. Cuba tukar bahasa Terengganu pula. Dia ni tak makan sebab mung lah. Oh, Terengganu. Cuba tukar bahasa pula. Bahasa Jawa. Tuan-tuan tukar sendirilah. Jadi, apa nama itu, puasa akan berhujah depan Allah. Ya Allah ni tolong selamatkan dia daripada api neraka sebab dia tak makan sebab mu kerana engkau lah ya Allah. Jadi dalam puasa tu terhimpun 3 sabar. Sabar pertama, sabar taat, sebab nak taat kena sabar. Nak buat baik kena sabar. Nak buat umrah kena sabar, nak buat haji kena sabar. Jadi apa-apalah, nak sedekah kena sabar, sebab kedekut tu kena sabar. Kemudian sabar tinggal benda haram. Yang ketiga, sabru ala aqdaril, takdir Allah menentukan awak tak boleh buat ni tu. Makan kan boleh, minum kan boleh. Hebat. Jadi sabarnya. Dan satu lagi, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Tak apalah. Tuan-tuan sekalian, lagi ya, nak cerita besarnya puasa sebab tu Allah kata dia nisbahkan puasa kepada Allah. Ada seorang sahabat, nama dia Abu Umamah. Seorang sahabat Abu Umamah, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa dia? Murni bi'amalin, ya Rasulullah, tolong ajar ke aku satu amalan yang special sangat. Nabi sebut, alaika bisawmi fa innahu la adlalah. Saya tengok situ, aku salah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis dulu. Alaika bisawm fa innahu la adlalah. Kemudian, tuan-tuan faham tak? Tak apalah, disebut. Kemudian Abu Umamah ulang balik soalan. Dia kata, murni ya Rasulullah, ajar aku satu ibadat yang paling special. Nabi kata, alaika bisawm fa innahu la idlalah. Kemudian Abu Umamah tanya lagi sekali. Macam kita gapur dia lah. Ajar aku satu ibadat yang terbaik. Kata Rasulullah, alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Baru kita faham. Apa dia? Kamu kena puasa sebab tak ada ibadat yang setanding puasa. Tu la idlalah, tak ada standing. La mithlalah, tak ada standing. Jadi kata ulama, kata perawi hadis, dia kata apa? Jadi berpuasa sebab tak ada bandingan, kata perawi. Dia kata apa? Mulai pada waktu itu, bukan perawi, sahabat duk cerita. Dia punya sejarah dia lah. Dia kata mulai pada tu Abu Umamah, rumah dia tak berasap. Tak berasap. Illa tak berasap, tak masak. Tak masak tu mungkin dia hanya makan buah tamar, dia beli roti, contohnya tu kan. Tak berasap, dia tak masak rumah dia. Dia tumpu kepada ibadat, kecuali kalau ada tetamu yang datang rumah dia sahaja, barulah
dia barulah dia makan, dia masak. Punyalah bersungguhnya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ingat kita punya perbincangan kita. Apa perbincangan kita? Hadis Nabi sebut, as-siyamu li, puasa hanya untuk aku. Wa ana ajzi bih, aku balas, sebab hebat sangat puasa ni. Sehingga Allah nisbahkan kepada Allah sendiri, hebat. Dah 12.30 dah. Okey man, Aisyah, dia nak saya mai tengok cukup, dia nak masuk ceramah juga. Lagi satu point penutup masa kita. Tuan-tuan nak baca Quran, jangan lupa Quran kena khatam sekali, 2 kali. Okey, nak sebut oleh kerana puasa ni disebahkan kepada Allah, ada satu hadis. Allahu Akbar. Yang ni memang kita pun pelik tengok. Apa dia? La khalufu fami saimi atyab min rihil misk. Punyalah puasa dinisbahkan kepada Allah. Allah sebut la khalufu fami saimi atyab indallah min rihil misk. Apa dia? Bau mulut orang puasa lebih baik daripada bau kasturi. Ini kena sikit perhatian Bau mulut ni lebih lebih dekat lebih pada afdal, lebih mulia, lebih wangi daripada bau kasturi. Apa saya nak cerita? Saya sebut awal tadi kan, puasa ni bulan apa? Pertama dipanggil syahrul qurbi, bulan dekat dengan Allah. Yang kedua bulan hubbi, bulan cinta. Jadi hadis ni nak beritahu bau orang puasa memang bau tak sedap, tapi Allah bandingkan lebih wangi daripada bau kasturi. Tahu kasturi apa dia? Kasturi ni wangi sangat tuan-tuan. Daripada mana kasturi datang? Kasturi datang dua pendapat. Yang pertama daripada damul ghazal, daripada darah ni, satu kat kopiah ni, darah kijang, darah tanduk. Darah tanduk tu dalam darah tu. Dalam tanduk tu darah ambil diproses. Ada pendapat kedua daripada kijang tu, dia punya bahagian badan dia ni yang keluar lendir keluar tu. Kijang tu kalau dia berjalan, dia pergi kat mana pokok, dia sendil, dia gatal, maka dia punya belendir itu lekat pada pokok tu, yang itu diproses jadi wangi yang special. Wangi sangat-sangat. Yang kita ni tak wangi, beli murah, special dan sebagainya lah. Harga satu, dia punya satu botol kecil tu harga ribu-ribu. Yang kita beli tu yang RM30, RM4 tu, itu dah campur. Yang saya nak cerita, bau mulut tu tanda dekat dengan Allah. Puasa dekat. Allahu Akbar. Nak tahu apa tanda bau mulut tu dekat? Bau mulut tu dekat dengan Allah. Min alamatil qurbi. Tanda bau mulut. Kita bau mulut tak sedap tau. Dengan orang pandai-pandai tutup mulut. Tapi dengan Allah, mulut kita sebab puasa, sebab kita taat, keluar bau mulut, bau tak elok tu. Alamati al-qurbi, tanda bau mulut tu dekat dengan Allah. Apa dia? Inna du'a as-sa'imi mustajab. Doa orang berpuasa tu sangat diterima. Sebab mulut dia tu bau busuk. Busuk tak sedap tu, bau tak elok tu sebab ta'atan lillahi ta'ala. Dan ada hadis sebut daripada Imam Ahmad mengatakan bahawa salasatun, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang Allah tak akan tolak doa dia. Confirm terima. Antara ada 3. Saya sebut satu je. As-saimu hatta yaftir. Orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Diterima sangat. Kenapa diterima? Doa diterima sebab dia dekat dengan Allah. Tang mana dekat? Tang puasa. Tang mana? Tang mulut tu. Jadi kita pun jelah memang bau tak sedap, tapi nilai sebab patuh dengan Allah tu. Dan lagi satu lagi nak beritahu, mulut ni orang berpuasa, mulut dia tak sama dengan mulut kita berpuasa dengan mulut kita tak puasa. Contoh mulut kita juga.
Nah, dalam hadis sebut innalis saimi inda fitrihi da'watun la turad. Orang berpuasa ni, waktu mustajab doa dia ketika nak buka puasa tu, doa dia tak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni saya kena beritahu anak-anak saya ada kat sini ni, isteri, hari ni sebelum buka puasa kena berdoa dulu. Yang pertama, doa diterima waktu tu. Yang keduanya, bukan lepas makan, sebelum makan. Sebelum makan tu kenapa? Satunya sebab waktu mustajab. Yang keduanya sebab mulut kita tu masih bau yang tak sedap tu, sebab taat kepada Allah, sebab wangi sangat. Lebih pada wangi misk, Allah suka, menyebabkan Allah mudah terima kita punya doa kita. Masya Allah. Okey tak tuan? Faham tak tuan-tuan? Jadi sebab tu la budda an naghtanim, kata ulama, mesti ambil peluang waktu sebelum berbuka puasa tu, kena berdoa. Minta apa saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf tuan-tuan, hari ni kita start lambat tapi kena berhenti juga waktu ni sebab sekarang dah pukul 12.30 dah tu. Tak apa, kita akan sambung besok lagi tafsir tentang hadis ni. Dan pertama tu kita akan mengisi Ramadan dengan lebih bererti, dan saya cuba dengan kemampuan yang ada lah. Ilmu tak banyak, jadi kena study sikit, nak bagi sesuatu benda yang baru pada tuan-tuan, dan pendapat ulama, hadis, ayat Quran. Kalau biasa ceramah umum tu main umum je. Jadi semoga tuan-tuan dapat sesuatu. Kalau tuan-tuan tak catat, minta ada yang catat kat situ, berkongsi-kongsi, dan tolong hantar pada orang. Nabi yang kita Ramadan ni, tolong kita sambut dengan ilmu. Best. Kalau buat dengan ilmu, kita akan didorong oleh dalaman. Dorongan dalaman ni dia kekal. Dorongan luaran ni dia tak semangat lah. Dan apalagi kita buat dengan tahu, berbeza dengan buat ikut. Dia muqallid lain. Muqallid ikut orang. Taklid, dia panggil iman taklid. Kita nak iman ilmu. Iman taklid ni iman ikut, tahu ikut. Iman ikut ni macam tali, ambil tali taklid, anda ikat leher binatang, lembu ke kucing ke, tarik. Lembu ikut, kambing ikut je. Jadi ikut orang je. Tapi kalau iman ilmu, dia akan melahirkan amal dengan kesedaran sendiri. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Dan semoga puasa kita diterima hari ni. Tiap-tiap hari kita kena hisap terbaik, penuhkan masa. Saya akan cerita nanti macam mana nak isi Ramadan lagi ni. Okay, insyaAllah. Jadi sampai di sini dulu, kita sudahi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikrik wa qalban muf'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah lidah kami sentiasa basah berzikir menyebut nama-Mu, ya Allah. Berikanlah badan kami, anggota kami, tulang kami ringan untuk mentaati perintah-Mu, ya Allah. Dan Kau berikanlah hati kami yang melimpah-limpah ruap untuk berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal ansar wal muhajirin. Ya Allah, Kau satukanlah hati-hati kami sebagaimana Kau menyatukan hati orang Ansar dan Muhajirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah Ramadan kami. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana ya rabbal alamin. Berkatkanlah sembahyang kami, ya Allah, puasa kami, ya Allah, terimakanlah. Waj'alna mimman yaqumu Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadikanlah kami orang yang akan mendirikan puasa ini dengan imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang terselamat daripada neraka-Mu kerana bulan Ramadan. Ya Allah, kepada kami yang sakit Kau sembuhkanlah, kepada kami yang susah Kau senangkanlah, kepada kami yang kekurangan harta Kau tambahlah rezeki mereka, ya Allah. Dan berkatkanlah ilmu kami, berkatkanlah umur kami, berkatkanlah kami, berkatkanlah majlis pertemuan kami ini, dan berkatkanlah yang bersama-sama dalam majlis ini, ya Allah. Berkatkanlah juga yang share ilmu kami semua ini, ya Allah. Dan berkatkanlah kami dunia dan akhirat, dan kami dapat masuk syurga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمدلله رب العالمين. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.